Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Boleh dengar suara saya ya? Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih juga kepada semua pegawai PPD Rompin, Litis dan juga Pekan, guru besar SK Bukit Seruk dan SK Tasik Chini, guru-guru pembentang dan juga guru-guru yang ada bersama kita pada petang ini. Okay. Baik, saya akan bentangkanlah perkongsian apa yang kami buat di SK Serut. Tapi sebenarnya ini juga adalah apa yang kami buat di daerah Litis sebenarnya. Jadi memandangkan saya ini JU daerah, jadi saya mulakan di sekolah Sembrut lah. Jadi SK Sembrut menjadi sekolah pemula kepada daerah Litis. Bukan sahaja untuk sekolah asli tetapi untuk semua sekolah rendah di daerah Litis. Okay, next. Okay, baik. Perkongsian hari ini ada lima perkara. Okay, baik. Yang pertama, penyataan tahap PPD. Yang kedua, contoh modul mesra PPD yang kami buat di SK Sembrut dan juga di daerah Litis. Yang ketiga, jadual headcount subjek. Yang keempat, profil headcount sekolah. Dan yang kelima, dialog prestasi. Jadi kami di Litis menekankan kepada pelaksanaan PPD. Jadi saya mulakan di sekolah saya SK Sembrut membitarakan dan memantapkan PPD. Next. Okey, baik cikgu. Kalau kita tengok tajuk ini, penyataan tahap PPD, automatik kita akan bayangkan jadual tahap penguasaan. Betul cikgu Baik, untuk makluman penyataan tahap PPD ini ada dua kategori. Yang pertamanya adalah kategori umum dan yang keduanya adalah kategori khusus. Baik, next. Okey, baik cikgu. Ini timbul masalah sebenarnya bila guru-guru subjek, kita yang mengajar, bila kita buat pentaksiran, ada cikgu yang selalu bertanya dengan saya, okey, nak guna tahap penguasaan yang mana satu? Sebab kita ada dua. Okey, yang dipaparkan ini adalah tahap penguasaan umum. Yang biasa kita guna bila akhir tahun, terutamanya tahun 6 cikgu ya. Tahun 6 bila nak isi borang ke SBP. Dalam borang tu ada satu form TPU, tahap penguasaan umum. Jadi bila nak isi itu, guru-guru subjek pertama tahun 6 tahun ni kita dah tak ada PSR, kita mula dengan PPD daripada tahun lepas. Baik, cikgu-cikgu subjek akan berkumpul menentukan tahap penguasaan umum. Jadi kita guna rujukan yang ini, cikgu. Tapi bila kita buat pentaksiran dalam mata pelajaran, kita rujuk tahap penguasaan yang ada dalam DSKP subjek masing-masing. Selalu ada cikgu kita yang confused, tanya nak guna yang mana satu. Baik cikgu, bila kita buat pentaksiran, kita guna ikut DSKP. Macam saya mengajar sains, bila saya buat pentaksiran, saya rujuk DSKP sains. Kecuali kalau menimbulkan keraguan, tahap penguasaan itu tidak menepati, baru saya rujuk yang ini. Tapi yang ini cikgu mohon nanti bila akhir tahun, bukan tahun 6 saja cikgu sebenarnya kita bermula daripada tahun 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, akhir tahun nanti guru subjek tolong berkumpul, bincangkan, cari kata sepakat, rujuk tahap penguasaan ini untuk dapatkan TPU. Terutama sekali murid tahun 6. Anak cikgu ramai dalam ni, tahun 6 nak naik tingkatan 1, nak pergi SBT, guru subjek tak tahu, guru sekolah tak tahu macam mana nak dapatkan TPU. Bila TPU tak boleh suka-suka hati cikgu cikgu kena rujuk yang ini. Boleh cikgu? Okay, next. Okay. Ini adalah apa yang kami buat di sekolah kami lah sebagai pemula
setelah kami sebenarnya berbincanglah saya dengan Cik Hazimin dan juga Puan Miknah PPD Lipis, berbincang macam mana kami nak memantapkan lagi kaedah pentaksiran di Lipis. Jadi bila berbincang, jadi Puan Miknah dan juga Encik Hazimin bagi idea pada saya dan saya cuba realisasikan di SK Senjut dulu. Jadi terciptalah modul mesra PBD ini. Okay, next. Okay, baik. Ini adalah contoh modul sains. Okay. Dalam modul ini ada perkara wajib yang kita perlu sediakan, yang kita sertakan sekali. Seperti macam mana kita buat HPH. Dalam tu ada tema, ada tajuk. Yang penting sekali ada SK dan ST yang kita nak taksir ataupun yang kita nak bagi modul pada murid tu. Jadi sertakan juga sekali dengan nota ringkas. Sebab murid kami, murid di SK Senjut, buku teks tak ada kat rumah. Kita tak benarkan bawa balik atas sebab-sebab tertentulah. Yang pertamanya takut buku teks tu jadi roket, jadi kapal selam ke, ataupun yang paling kita bimbang sekali takut buku teks tu nanti jadi bahan bakar. So buku teks memang kita tak bawa balik rumah lah. Jadi kita sediakan sekali dengan nota ringkas berkenaan dengan SQ dan ST yang kita nak nyatakan hari itu. Okay, next. Okay, ini contoh soalan Jadi soalan yang kita sediakan, latihan ke ataupun modul quiz ke, mestilah sejajar dengan SK dan ST yang kita nyatakan dalam modul kita tu. Supaya memudahkan cikgu-cikgu subjek untuk membuat pentaksiran dan juga mengisi kemas kini template offline subjek masing-masing yang kita download daripada web BPK. Yang ni selaras satu Malaysia kan. Jadi bila kita buat soalan macam ni berdasarkan SK dan ST, jadi cikgu-cikgu subjek tadi mudah. Mudah nak buat pentaksiran, mudah nak tanda, mudah nak kemas kini template. Yang penting kemas kini template setiap kali modul itu kita kutip balik. Bila kita ambil balik modul tu daripada murid kita tanda, jadi cikgu mudah bagi. Tak perlu bagi soalan yang banyak-banyak sebab murid kami aras dia rendah. Perangkat alternatif dia sangat-sangat terhad. Jadi kami tak boleh nak ikut cara sekolah luar, nak bagi soalan yang tinggi-tinggi. Cukup sekadar melepasi SK dan ST yang kita nyatakan. Okay, next. Okay, ini contoh modul bahasa Melayu tahun 2. Sama juga konsep dia. Ada SK, ada ST, ada objektif dan soalan-soalan dia yang paling mudah, aras yang paling rendah untuk budak-budak kita buat. Okay, next. Okay, ini pun sama juga. Next lagi. Ini contoh bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun mudah. Lebih kepada bergambar sebab murid kami ni dia aras rendah, kurang pengetahuan asal. Jadi bila ada bergambar, terutama sekali macam bahasa Inggeris, jadi menarik minat murid-murid untuk menyiapkan lembaran kerja atau modul yang kami hantar pada mereka. Okay, next. Ini sama juga, next. Okay, next. Okay, ini yang ketiga. Selepas kita tanda modul mesra PPD tadi, tanda modul dan kita dah isi dalam template pelaporan offline BPK tadi. So cikgu, saya akan sediakan satu form. Saya sediakan satu form untuk guru-guru isi dalam template jadual headcount subjek ni. Semua guru subjek akan dapat dan isi mengikut subjek yang cikgu-cikgu ajar. Okay, next. Okay, ini contoh dia. Jadi cikgu subjek macam saya lah, saya sains kelas saya tahun 6 contoh, saya isi nama murid, saya isi TOB. TOB ni template pelaporan akhir tahun lepas. Yang akhir tahun tu murid kita dapat, kita masukkan sebagai TOB. Konsep dia sama saja macam peperiksaan. Peperiksaan tahun lepas. Konsep dia sama, cuma kita ubah suai dan mesrakan dia ke arah PBD. Okay, TOB tu template yang akhir tahun lepas 2020. ETR target.
Okay, target akhir tahun 2021 nanti, okay, murid sekian-sekian dapat berapa TP. Cikgu letaklah TP 4 ke TP 5, TP 6 berdasarkan TOV yang murid kita dapat. Okay. OTI 1, yang setengah tahun baru ni. Yang setengah tahun baru ni. OTI 2, akhir tahun 2021. Jadi cikgu subjek akan isi ikut senarai subjek yang dia ajar. Okay, next. Okay, profile headcount sekolah. Ini sebenarnya adalah program yang disuarakan oleh Puan Mekna dan juga Encik Hazimin kepada saya. Macam mana kita nak kumpul data dengan lebih tepat di sekolah-sekolah dalam daerah LIPIS. Kita nak buat, nak cari near miss sebenarnya. Jadi bila berbincang, so saya dapat idea ni, ubah suai sebenarnya. Ubah suai, kalau cikgu-cikgu perasan tahun pertama cikgu tahun 6 kalau perasan, template ini adalah template profile headcount UPSR. Jadi saya ubah suai, rombak balik, saya buat dia ke arah mesra PBD. Jadi dapat kebenaran daripada Encik Hazimin dan Puan Mekna, saya mulakan dulu di SK St. Road dengan kebenaran guru besar saya lah. Terima kasihlah pada guru besar sebab memberi sepenuh kepercayaan pada saya untuk handle PBD di SK St. Road dan seterusnya di LIPIS. Okay, baik. Jadi template headcount ini untuk mencari SMTP3. Kalau cikgu perasan ada situ SMTP3, maksudnya sekurang-kurangnya mencapai TP3 dalam subjek yang diajar. Okay? Itu SMTP3. Okay? BMTP3 belum mencapai TP3 dalam subjek yang diajar. Baik, untuk template ini kami usahakan untuk subjek keras saja. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains saja dulu. Akan datang saya cuba untuk ubah suai untuk subjek elektif pula. Okey. Dalam template profile tadi ada template headcount bahasa Melayu. Okay, next cikgu, next. Okay, bahasa Melayu, next. Okay, next lagi. Ini contoh dalam template dia. Jadi cikgu mata pelajaran akan isi dalam template ini. Bila isi nanti dia akan auto generate kepada profile yang muka depan tadi ya. Okay, next. Okay, ini contoh subjek sains yang ada dalam template tu. Sama saja contoh. Okay, next. Okay, next. Okay, baik. Dalam template yang penuh, template sebenar dulu ada. Inilah antara komponen-komponen yang ada dalam template tu. Jadi cikgu subjek tadi akan isi data dalam yang warna hijau. Bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris, sains tu dia akan isi dalam template yang warna hijau. Jadi yang lain nanti akan auto generate. Jadi maknanya pihak pengurusan PBD sekolah, SU PBD untuk hantar data kepada PPD nanti senang, auto generate jadi. Semua ada dalam ni. Dan akan dikemas ini dibuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Okay, next. Okay, yang terakhir sekali daripada saya, selepas kita buat modul, kita hantar modul, kita buat kemas kini template offline subjek masing-masing, kita isi headcount subjek tadi. Okay, akhir sekali di sekolah, di LIPIS kami buat ni, sudah buat di LIPIS kita akan buat dialog prestasi. Yang dulu dialog prestasi untuk IPSR, tapi sekarang ni kita ke arah mesra PBD, kita ke arah dialog prestasi PBD. Dalam ni ada beberapa komponen lah ada banyak, ada enrolment guru sekolah, ada enrolment murid, ada carta organisasi, banyak lagi. Tapi di sini saya kongsikan dua sahaja yang penting. Yang pertamanya graf perbandingan ETR, OTI 1, dia ada lagi TOV dan juga OTI 2. Tapi yang kita kongsikan di sini inilah graf. Okay, next. Baik. Yang paling penting sekali dalam dialog prestasi, ini sebenarnya saya bagi juga form kepada semua guru-guru subjek buat
isu dan intervensi berdasarkan SK dan SE yang murid kita paling ramai dapat TP1 dan TP2. BM TP3 belum mencapai TP3, sekurang-kurang TP3 kan. Bermakna isu dan intervensi ni hanya kita buat untuk murid yang mendapat TP1 dan TP2 sahaja. Jadi semua cikgu subjek setiap kali lepas pentaksiran wajib buat benda ni. Setiap subjek, kalau dia mengajar 6 subjek bermakna ada 6 lah template isu dan intervensi. Jadi untuk sekolah saya, untuk dialog prestasi, inilah yang kami pilih dulu berdasarkan paling ramai SK dan SP yang paling ramai murid kami dapat TP1 dan TP2. Nyatakan apa SK-nya, isunya. Kenapa murid tadi tidak melepasi TP3 bagi isu tersebut? Kenapa dia dapat TP1? Kenapa dia dapat TP2? Itu isu dia. Daripada isu itulah cikgu-cikgu subjek tadi mencari intervensi, cara untuk mengatasi isu tadi. Tempoh jangka masa pendek, sama ada 1 minggu ataupun paling lama pun 2 minggu. Tidak digalakkanlah lama. Yang ini yang paling penting yang kami cuba amalkan di sekolah Sendut namanya dan juga di seluruh daerah LIPIS. Next. Baik. Terima kasih dan itu sahajalah perkongsian daripada saya, Puan Zaidah binti Abu Bakar bersama dengan guru besar saya, Cikgu Ahmad Yusri bin Ahmad Yusof. Mohon maaf atas salah silap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.